Hubungan diplomasi antara dua negara kuasa besar Timur Tengah iaitu Arab Saudi dan Iran akhirnya berjaya dipulihkan. Pada 10 Mac 2023, Arab Saudi, Iran dan China telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi bersama untuk memberitahu bahawa hubungan diplomatik bakal diteruskan kembali antara Tehran dan Riyadh. Arab Saudi dan Iran terlibat dalam pelbagai konflik termasuk perang proksi yang berlaku di Yaman dan Syria. Selain itu, dua negara Islam ini masing-masing dianggap sebagai pendokong kuat kepada golongan Sunni dan Syiah. Perjanjian damai Iran-Arab Saudi pada tahun 2023 ini berjaya setelah 5 hari rundingan yang kritikal diadakan di Beijing, dan sebelum itu juga berlakunya rundingan sulit antara Iran dan Saudi selama 2 tahun antara 2021 hingga 2022 yang diadakan di Iraq dan Oman. Amerika Syarikat iaitu pecatur utama bagi apa yang berlaku di Timur Tengah sejak 3 suku abad yang lalu kini hanya menjadi penonton. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat mengenai hubungan antara dua negara yang telah lama bermusuh iaitu Arab Saudi dan Iran dan peranan China sebagai pendamai. Teruskan menonton. Perjanjian damai yang dimeterai antara Arab Saudi dan Iran pada tahun ini adalah satu situasi yang menunjukkan persaingan kuasa global yang berubah daripada hanya satu kuasa hegemoni dominan ke arah dunia multipolar. Arab Saudi dan Iran iaitu dua negara berpengaruh dalam mencorakkan situasi di rantau Timur Tengah, menunjukkan mereka bersedia beradaptasi dengan perubahan sistem dunia multipolar. Perjanjian damai kali ini ditandatangani adalah berdasarkan dua tonggak utama iaitu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta tidak mencampuri hal dalaman negara masing-masing dan mengaktifkan kembali dua perjanjian terdahulu iaitu Perjanjian Keselamatan Iran-Saudi 2001 dan menjalinkan kembali kerjasama dari segi perdagangan, pelaburan, teknologi dan budaya seperti terkandung dalam Perjanjian Kerjasama Iran-Saudi 1998. Penganalisis turut melihat perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemimpin keselamatan tertinggi dari kedua-dua negara ini iaitu Musa'an bin Muhammad Al-Aiban yang merupakan penasihat keselamatan Arab Saudi dan Ali Shamkhani dari Majlis Keselamatan Iran membuktikan mereka mengambil serius dalam hal ini dan Iran tentunya akan menghormati isi kandungan perjanjian memandangkan negara tersebut sedar akan peranan China yang berpotensi menjadi rakan dagangan dan pemaki ekonomi masa hadapan. Oleh itu, Iran dijangka akan menstabilkan ketegangan di negara-negara Timur Tengah seperti di Iraq, Yaman, Syria dan Lubnan. Apabila situasi serantau lebih aman dan selamat, aktiviti perdagangan dan hubungan baik dengan pesaing utamanya iaitu Arab Saudi akan bertambah dan seterusnya menyumbang kepada kemakmuran Timur Tengah secara keseluruhan. Kejayaan dan kemampuan China untuk meluaskan dan mempelbagaikan lagi hubungan diplomatiknya di banyak negara adalah disebabkan kekuatan ekonomi China yang semakin kukuh di peringkat global. Kehadiran dan pelibatan China dalam ekonomi, politik dan isu keselamatan sebenarnya telah semakin bertambah sejak dekad yang lalu dengan menjadi rakan dagangan penting dan pelabur di negara-negara Timur Tengah. Perubahan dalam landscape geopolitik global yang berlaku ketika ini juga membuka peluang untuk China bertindak bagi menonjolkan imej positif Parti Komunis China (PKC) yang mampu menjadi pendamai dan penyumbang kepada kestabilan global. Di samping itu, semua pihak yang terlibat juga mahu menjalin hubungan dengan China di atas dasar kepentingan yang diperolehi bersama. Arab Saudi adalah pembekal utama minyak mentah ke China, manakala Iran yang menghadapi sekatan ekonomi antarabangsa adalah pembekal minyak ketiga ke China selepas Arab Saudi dan Rusia serta menawarkan harga lebih murah kepada China. Permusuhan panjang antara Arab Saudi dan Iran. Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran sudah bermula sejak tahun 1979 semasa berlakunya Revolusi Iran. Arab Saudi dan Iran bersaing untuk menjadi negara Arab terkuat di Teluk Parsi dan Timur Tengah keseluruhannya. Walaupun merupakan sama-sama negara Islam, golongan Sunni di Arab Saudi dan Syiah di Iran mempunyai ideologi dan polisi luar yang sangat berbeza dan mahu meluaskan pengaruh masing-masing ke negara-negara serantau. Iran berusaha keras untuk mengukuhkan kedudukan dan menyebarkan fahamannya di Timur Tengah. Dalam masa yang sama, mahu menghalang sebarang campur tangan pihak Amerika Syarikat dan Barat dan ini mendapat tentangan hebat dari Arab Saudi yang melancarkan kempen ketenteraan dengan sokongan dari Amerika Syarikat. Ini menyebabkan negara-negara lain di rantau tersebut tersepit dan menjadi medan pertempuran bagi persaingan kuasa antara Arab Saudi dan Iran. Ianya memberi impak buruk kepada keadaan ekonomi, politik dan keselamatan di Timur Tengah. Isu keselamatan di Timur Tengah juga semakin buruk selepas penaklukan Iraq oleh Amerika Syarikat pada tahun 2003. Ianya telah mendorong Arab Saudi dan Iran untuk menguatkan lagi kuasa masing-masing dan menyebabkan ketegangan semakin memuncak.
Arab Saudi dan Iran tidak bertempur secara langsung, akan tetapi terlibat dengan perang proksi di Syria, Lubnan, Iraq dan Yaman yang menyebabkan negara-negara tersebut terlibat dalam krisis kemanusiaan terburuk sehingga ke hari ini. Garis masa permusuhan Iran dan Saudi. Revolusi Iran 1979. Revolusi berlaku di Iran pada tahun 1979 untuk menjatuhkan kerajaan autokratik pro-Amerika pimpinan Muhammad Reza Shah Pahlavi dan diganti dengan pemimpin agung pertama Ayatollah Ruhollah Khomeini serta tertubuhnya Republik Iran. Situasi pasca Revolusi Iran mewujudkan perlumbaan antara fahaman Sunni dan Syiah di rantau Timur Tengah yang mahu menubuhkan blok negara pro-Arab Saudi dan pro-Iran. Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988. Setelah Iran berjaya menghapuskan sistem monarki dan pengaruh Amerika Syarikat, konflik serantau mula tercetus bermula dengan serangan Iraq ke atas Iran pada tahun 1980. Saddam Hussein yang disokong oleh Arab Saudi mahu menyekat pengaruh revolusi Iran yang dikuatiri menyebabkan golongan Syiah di Iraq turut bangkit memberontak. Selain itu, Iraq juga bercita-cita mahu menjadi negara Arab terkuat. Apa yang berlaku selepas itu ialah Iran semakin bersemangat untuk menguatkan pertahanan dan ketenteraan tanpa sebarang campur tangan negara-negara lain dari timur dan barat. Perang Iran-Iraq yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 tanpa kemenangan mana-mana pihak turut menyebabkan bermulanya kehadiran pasukan ketenteraan Amerika Syarikat di Timur Tengah. Ketegangan negara-negara di Timur Tengah memuncak. Pada tahun 2003, setelah Amerika Syarikat menakluk dan menghancurkan Iraq dalam kempen ketenteraan, golongan majoriti Syiah di Iraq bangkit dan politik di Iraq mula berubah ke arah pro-Iran. Perang Lubnan 2006 antara Israel dan pejuang Hezbollah yang dibiayai oleh Iran berlaku selama 34 hari dari 12 Julai sehingga 14 Ogos yang berakhir dengan genjatan senjata. Perang ini memburukkan lagi hubungan Iran dan Arab Saudi kerana ia dianggap sebagai usaha Iran untuk mengumpulkan pengaruhnya di Timur Tengah yang akan menggugat kepentingan Arab Saudi. Iran juga mula mendapat sekatan antarabangsa dari PBB berikutan program nuklear yang baru di bawah Presiden Mahmud Ahmadinejad. Kebangkitan penduduk Arab berlaku pada tahun 2011 untuk menuntut supaya pemerintahan ditukar kepada sistem demokrasi. Ia bermula dari Tunisia ke Mesir dan seterusnya ke negara-negara Teluk Arab. Ketegangan turut berlaku di negara Bahrain dan Arab Saudi menuduh Iran memulakan protes untuk menjatuhkan keluarga diraja dan Arab Saudi menghantar seramai 1,000 orang tentera ke Bahrain. Hanya Tunisia yang berjaya melakukan perubahan kerajaan semasa Arab Spring ini dan negara-negara lain berakhir dengan perang saudara, rampasan kuasa dan penindasan. Syria di bawah Presiden Bashar al-Assad yang mendapat sokongan dari Iran terlibat dalam perang proksi dengan pejuang pro-Arab Saudi sejak tahun 2011. Peranan China menjadi pendamai. Pada April 2022, Presiden Xi Jinping melancarkan satu inisiatif Global Security Initiative dengan tujuan untuk memperkenalkan cara baru untuk memulihkan pelbagai isu keselamatan global seperti memilih jalan rundingan berbanding pembalahan, kerjasama berbanding pakatan dengan situasi menang-menang berbanding keuntungan atas kekalahan pihak lain. Dalam Kongres Kebangsaan Parti Komunis China yang ke-20 pada Oktober 2022, China menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan komuniti antarabangsa untuk menjayakan inisiatif keselamatan global ini bagi menjamin keamanan dunia di masa hadapan. Dalam kertas konsep inisiatif ini turut menyatakan kerjasama yang akan dilakukan dengan rantau Timur Tengah untuk memulihkan kestabilan rantau tersebut seperti menyokong rundingan pihak-pihak terlibat. Pihak antarabangsa juga diseru untuk mengambil jalan praktikal bagi memulihkan keamanan di Palestin. Perjanjian damai yang ditandatangani Iran dan Arab Saudi ini adalah penting untuk kestabilan antarabangsa dan mendapat respon positif dari negara-negara seperti Turki, Pakistan dan UAE. Peranan China sebagai pendamai adalah atas permintaan negara-negara yang terlibat sendiri dan dilakukan untuk kepentingan bersama serta mereka mengabaikan faktor peranan Amerika Syarikat yang telah lama menjadi pencatur geopolitik di Timur Tengah. Kestabilan di Timur Tengah akan turut mempengaruhi rantau lain seperti Afrika, Eurasia dan Selatan Asia. Kesimpulannya, persengketaan sekian lama antara Arab Saudi dan Iran ini adalah berlatar belakangkan hasrat kedua-dua negara tersebut bangkit untuk menjadi kuasa hegemoni di rantau Timur Tengah ditambah dengan pergeseran fahaman Syiah dan Sunni. Namun, perubahan geopolitik hari ini menyebabkan banyak negara mahu mewujudkan dunia multipolar yang lebih aman dan saling menghormati satu sama lain. Selepas ini, peranan China sebagai pendamai konflik semakin menarik untuk diperhatikan dan apakah ianya akan membawa kesan yang positif kepada isu keselamatan global. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.